الحمد لله الذي أكرم بني آدم وفضلهم على العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الكرم والفضل والجود وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله ربكم واشكروا نعمة الله عليكم إن كنتم إياه تعبدون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Artinya, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat, suatu peraturan dari urusan agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Surah Al-Jasiyah ayat yang ke-18. Ikhwanil Muslimin, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan menyeru kepada hadirin sekalian. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kehidupan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala sama ada di dunia maupun di akhirat. Sidang Jumaat yang saya hormati sekalian, pada hari ini khatib ingin menyampaikan khutbah yang agak ilmiah dan berharap hadirin sekalian dapat memberi tumpuan dan perhatian dalam khutbah hari ini. Dan insya-Allah semoga kita semua dapat manfaat dari isi-isi yang akan disampaikan oleh khatib. Undang-undang jenayah Islam adalah sebahagian dari syariat Islam yang syumul. Syariat Islam adalah asas kepada undang-undang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah. Syariat Islam merupakan hukum Allah Subhanahu wa taala yang mengandungi persoalan akidah, ibadah, jenayah, munakahat, muamalah dan akhlak bagi mengatur kehidupan manusia. Ikhwanil Muslimin, syariat secara umumnya bermaksud undang-undang dan peraturan yang berasaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Syariat merupakan jalan yang lurus untuk diikuti bagi mendapat keredaan Allah yang seterusnya untuk memastikan kehidupan kita bahagia, selamat dan aman di dunia dan akhirat. Perundangan Islam berdasarkan kepada prinsip meletakkan hukuman mengikut yang sewajarnya. Perundangan Islam juga satu sistem perundangan yang meliputi undang-undang yang ditetapkan oleh Allah dan undang-undang yang ditetapkan oleh manusia melalui proses ijtihad. Apabila manusia menerima pakai syariat Islam sebagai dasar perundangan sama ada bagi menjelaskan hak dan tanggungjawab sesama mereka atau sebagai kaedah penyelesaian pertikaian di antara pihak yang bertikai, sudah pasti tujuan utama atau maqasid syariat ini akan dapat direalisasikan. Maqasid syariah tersebut ialah pertama, memelihara kesucian dan kepercayaan beragama. Yang kedua, menjamin keselamatan nyawa dan anggota tubuh badan manusia. Yang ketiga, menjamin keharmonian fikiran dan kewarasan akal. Yang keempat, menjamin kehormatan dan maruah diri. Yang kelima, menjamin usaha pemilikan dan penguasaan harta. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Artinya, dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku yakni agama Islam yang betul lurus
maka hendaklah kamu menurutnya dan janganlah kamu menurut jalan-jalan yang lain dari Islam. Kerana jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Dengan dan demikian itulah Allah perintahkan kamu supaya kamu bertakwa. Bersesuaian dengan sifatnya yang benar, lurus dan menjadi tumpuan semua manusia, syariat Islam didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertujuan untuk menjamin kemaslahatan atau kebaikan kepada semua umat manusia dan pada masa yang sama menghindarkan kemudaratan atau keburukan yang mungkin menimpa mereka. Tuan-tuan, inilah fokus utama maqasid atau tujuan syariat. Ikhwanil muslimin. Dalam syariat, satu aspek yang telah dikelaskan ialah jenayah yang bermaksud perbuatan salah, dosa atau jahat. Jenayah juga adalah perbuatan yang diharamkan oleh syarak dilakukan terhadap jiwa atau diri atau harta. Tegahan syarat yang diancam oleh Allah dengan had atau ta'zir. Setiap perbuatan yang ditegah oleh hukum syarak dan dilarang melakukannya selama mana ia merosakkan agama, jiwa, akal tubuh badan atau harta dan perbuatan yang dikenakan hukuman dan seksaan. Secara umumnya, jenayah syariah dapat dibahagikan kepada beberapa bahagian. Pertama, hudud yang bermaksud pencegahan. Ia ditetapkan Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh diubah atau dimaaf. Kesalahan yang menyentuh kepentingan masyarakat serta menjamin hak Allah. Yang kedua, qisas. Bererti pelaku kejahatan dibalas seperti perbuatannya. Apabila membunuh, maka dibalas dengan dibunuh. Dan bila memotong anggota tubuh, maka dipotong juga anggota tubuhnya. Antara kesalahan yang boleh diwajibkan qisas ialah: pertama, membunuh orang dengan sengaja. Yang kedua, membunuh orang dengan menyerupai sengaja. Yang ketiga, membunuh orang dengan tersalah. Yang keempat, melukai orang dengan sengaja tetapi tidak membawa kepada kematian. Yang kelima, melukai orang dengan menyerupai sengaja dan tidak membawa kepada kematian. Manakala bahagian yang ketiga jenayah syariah ialah diyat. Diyat ialah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh penjenayah kepada wali atau waris mansanya sebagai ganti rugi disebabkan jenayah yang dilakukan oleh penjenayah ke atas mansanya. Hukuman diyat adalah hukuman kesalahan-kesalahan yang sehubungan dengan kesalahan qisas dan ia sebagai ganti rugi di atas kesalahan-kesalahan yang melibatkan kecederaan anggota badan atau melukakannya. Manakala yang keempat iaitu ta'zir. Ta'zir tidak ditentukan secara jelas oleh syarak dan dilaksanakan untuk kepentingan individu dan masyarakat. Kesalahannya adalah selain hudud, qisas dan diyat. Manakala bentuk hukuman ditentukan pemerintah atau hakim. Seorang hakim setelah didapati tertuduh bersalah dalam kes hudud, qisas dan diyat tidak ada kuasa mengubah. Manakala dalam kes ta'zir boleh diubah atau diberi pilihan. Ikhwanil muslimin. Ingatlah, kebenaran tidak wujud dengan semata-mata dakwaan atau sangkaan. Sebaliknya, ia perlulah didokun oleh bukti dan hujah yang kukuh. Pembuktian di dalam bahasa perundangan Islam disebut sebagai isbat. Kepentingan keterangan ini telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadis antaranya, "Lau yu'tan nasu bid'awahum ladda'a rijalun amwala qaumi wa dima'ahum, lakinil bayyinatu 'ala mudda'i wal yaminu 'ala man ankara." Maksudnya, andainya semua orang boleh diberikan hukuman semata-mata kerana adanya dakwaan, pastilah semua orang akan membuat dakwaan terhadap harta dan darah orang lain. Tetapi sebaliknya, setiap dakwaan mestilah mendatangkan keterangan
dan yang engkar mestilah bersumpah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam satu hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan peri pentingnya keterangan dan kesaksian dalam satu-satu kes. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Hilal bin Umayyah qadhafa mar'atahu 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi Syarik bin Sahma. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-bayyinatu aw haddu fi zahrika. Maksudnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Hilal bin Umayyah telah menuduh isterinya melakukan zina dengan Syarik bin Sahma di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, berilah keterangan, berilah saksian, maka jika tidak maka hukuman hudud yakni qazaf akan dikenakan ke atas belakangmu. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud dan Tirmizi. Di samping itu juga jamhur fuqaha melihat melalui ayat-ayat Al-Quran kesaksian adalah asas penthabitan dalam banyak perkara seperti bab jual beli misalnya. Allah berfirman yang artinya dan adakanlah saksi apabila kamu berjual beli. Surah Al-Baqarah ayat 282. Dalam konteks ini, semua orang Islam adalah layak untuk memberikan keterangan dalam bentuk syahadah atau bayyinah sebagai saksi dengan syarat bahawa mereka adalah akil, baligh, adil, mempunyai ingatan yang banyak dan tidak berperansangka. Seorang yang bukan Islam adalah berwibawa untuk memberikan bayyinah untuk orang Islam jika keterangannya boleh diterima mengikut hukum syarak. Bayyinah seorang pakar bukan Islam terhadap seseorang Islam boleh diterima jika dikehendaki. Seseorang yang tidak adil ialah berwibawa untuk memberikan bayyinah tetapi tidak berwibawa memberikan syahadah. Seseorang yang belum baligh atau seseorang yang tak sempurna akal adalah berwibawa untuk memberikan bayyinah tetapi tidak berwibawa memberikan syahadat. Ikhwanil muslimin, dalam pembicaraan telah ditetapkan bahawa pendakwa mestilah membawa bukti-bukti untuk mensabitkan sesuatu kesalahan. Bertepatan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bayyinah itu ke atas pihak yang mendakwa dan sumpah itu kepada pihak yang engkar. Kaedah-kaedah kesaksian dan keterangan ini memudahkan proses pendakwaan yang tidak perlu kepada proses-proses yang tidak dibenarkan hukum syarak dan seumpamanya. Selain itu, tertuduh mempunyai hak-hak seperti hak-hak semasa proses mula ditangkap sehingga setelah dijatuhkan hukuman. Keindahan sistem undang-undang syariat adalah lebih lagi dari lakaran khutbah ini yang membicarakan secara umum tentang jenayah syariah kerana ia memerlukan keterangan terperinci bagi setiap bahagian yang dinyatakan oleh khatib. Yakinlah, syariat menepati fitrah manusia sesuai dengan semua tempat, keadaan, masa serta zaman dengan tertakluk kepada penyesuaian hukum syarak. Islam hendaklah nampak dan dibuktikan dapat menyelesaikan masalah masyarakat Islam dan bukan Islam dengan syarat syariat diamalkan. Sebagai akhirnya, sidang Jumaat sekalian, marilah kita mengambil maklumat semua perkara yang telah dinyatakan khatib sebentar tadi. Semoga ianya boleh menambahkan lagi kefahaman kita tentang kebaikan undang-undang jenayah syariah serta memperkukuhkan lagi keyakinan kita terhadap pengajaran agama Islam yang maha suci ini. Khatib juga mencadangkan supaya ahli jemaah sekalian belajar dengan lebih lanjut dengan mengikuti kelas-kelas secara formal atau menghadiri kuliah-kuliah di masjid surau dan seumpamanya. Ikhwanil muslimin, akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan kita semua daripada segala wabak penyakit dan bala bencana.
Perbanyakkanlah melakukan amal soleh dan menghindari segala kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mengambil rasuah dan salah guna kuasa, mengambil bahan-bahan yang memabukkan dan salah guna dadah, serta segala perbuatan haram dan hina akan membawa akibat yang buruk di dunia dan akhirat. Khatib juga ingin mengajak sidang Jumaat sekalian agar bersikap lebih cakna kepada golongan yang memerlukan dengan menyalurkan sumbangan sama ada zakat, sedekah dan wakaf khususnya kepada Majlis Agama Islam Kelantan selaku badan yang dipertanggungjawabkan untuk memungut dan mengagihkan zakat dan sedekah di negeri Kelantan. Pihak majlis juga memerlukan kerjasama semua pihak untuk menyalurkan maklumat golongan yang memerlukan sekiranya diketahui agar mereka yang kurang bernasib baik akan mendapat pembelaan sewajarnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.